Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul di bumi Madinah Al-Munawwarah, berada di dalam sebuah ladang kurma, salah satu daripada ladang kurma komersial yang ada di Madinah Al-Munawwarah ini. Beginilah indahnya suasana berada di kebun kurma, sebagai gambaran bagaimana nanti di surga, salah satu daripada keindahan yang ada di surga adalah pohon-pohon kurma yang tersusun begitu rapi sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Zul. Seterusnya rakan-rakan, sahabat-sahabat, para tetamu Allah dari The Umrah by Simply UMH Travel Services Sdn Bhd. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan, 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 dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul di bumi Madinah Al-Munawwarah, berada di dalam sebuah ladang kurma, salah satu daripada ladang kurma komersial yang ada di Madinah Al-Munawwarah ini. Beginilah indahnya suasana berada di kebun kurma, sebagai gambaran bagaimana nanti di surga, salah satu daripada keindahan yang ada di surga adalah pohon-pohon kurma yang tersusun begitu rapi sekali. Alhamdulillah juga kita dah selesai melakukan ibadah kita di Makkah Al-Mukarramah, dan saya kira sepanjang kita berada di Mekah itu agak keletihan sedikit, kerana Mekah ini budaya ibadahnya lebih kepada tadrib askari, iaitu lebih kepada agresif, ketenteraan, menyebabkan kita agak kepenatan dengan umrahnya, tawafnya, sa'inya, peraturan-peraturan keluar masuk masjid dan bagai-bagai lagi. Alhamdulillah, bila kita dah dapat berada di Madinah ini agak santai sikit, dapatlah kita bermesra, bertegur sapa, berbual lebih lanjut lagi. Hadirin hadirat sekalian, sememangnya Madinah Al-Munawwarah ini kota yang sangat istimewa. Istimewa dari segi apa? Dari segi ini adalah bandar Nabi. Mekah tempat kelahiran Nabi, tapi Madinah adalah bandar tempat Nabi menjalankan kehidupannya sebagai seorang Nabi, menjalankan kehidupannya sebagai seorang suami, seorang atuk, seorang macam-macam lagi. Semua yang kita belajar hadis-hadisnya adalah di Madinah ini. Tetapi Madinah ini dia ada dia punya beberapa perkara-perkara juga yang kita kena ambil perhatian. Ada satu riwayat, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, la yasbiru ahadun ala lawahiha fayamutu ila kunta lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Kata Nabi, siapa-siapa yang bersabar dengan susahnya Madinah, itu yang menariknya. Kenapa Nabi menyebut bersabar dengan kesusahan Madinah? Apa makna bersabar dengan kesusahan Madinah? Para ulama mengatakan bahawa, kata Syekh Al-Mubarakfuri, wallawa'u fil lughah asyiddah. Yang dimaksudkan al-lawa' itu, kata Nabi, adalah kesusahan dari segi cuacanya. Sememangnya Madinah Al-Munawwarah ini, kata para ulama, kalimah al-awa' maknanya keras dari sudut cuaca. Mana-mana orang yang tidak sesuai dengan cuaca di Madinah, dia akan jatuh sakit.
Hatta jangankan tuan-tuan puan-puan, para sahabat sendiri, masa mula-mula mereka berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, itu ramai yang demam. Termasuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demam begitu lama sekali. Sehingga kan ada yang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasul, ni sahabat ramai demam, ramai batuk, macam nak buat ya Rasul?" Maka Nabi pun mengatakan bahawa, "Aku doa supaya diangkatlah penyakit daripada Madinah ini." Sehingga terkenal satu doa, "Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina Makkah syidda wa sahlana wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wanqul hummaha faj'al bil juhfah." Kata Nabi di dalam satu bentuk doa, "Ya Allah, jadikanlah Madinah ini kota yang kami cintai lebih daripada cinta kami kepada Mekah." Itu kata Nabi. "Ya Allah, jadikanlah kami berkat dari segi ekonominya, timbangannya, sukatannya, dan berikanlah kami kemakmuran di Madinah ini. Wanqul hummaha faj'alha bil juhfah." Tolong pindahkan demam ini, campakkan ke Juhfah, ya Allah. Ini hadis riwayat Bukhari. Sebab itu, Madinah ini kalau tuan-tuan demam, batuk, itu biasa. Madinah ni yang tak batuk, dua perkara saja, saya dah sebutkan dulu. Pertama, unta, yang kedua, tiang masjid. Yang lain semua batuk. Unta dengan tiang masjid saja yang tak batuk. Yang lain semua, itu biasa. Kita nanti balik, naik pesawat, naik kapal terbang, tuan-tuan akan tengok, batuk berjemaah. Daripada pilot sampailah ke ekor belakang. Itu biasa. Tapi suasana COVID hari itu dia luar biasa lah. Memang balik kena jolok hidung lah. Depot kalau batuk beria sangat. Tapi ini Madinah. Tapi Nabi sebut siapa yang bersabar di atas kesusahannya. Terutama sekali kita nak jaga mulut kita dari segi cuaca di sini. Sebab ada di kalangan kita kadang-kadang sebelum datang buat homework. Oh, katanya ramai jemaah beritahu sekarang ni sejuk. Dia pun bawa lah jaket bagai-bagai. Sampai-sampai berpeluh. Kata sejuk, panas. Hati-hati tu. Ni Madinah Al-Munawwarah. Sebab ulama' mengatakan bahawa Madinah ni yang dimaksudkan Al-Lawa' itu adalah cuacanya. Memang cuaca di Madinah ni unconquerable. Malam ni mungkin ada yang bawa jaket. Menyangka, ini sejuk ni, tempat pokok kurma. Sekali semua dah berpeluh-peluh. Diam saja, jangan cakap apa-apa. Ataupun ada yang menyangka, malam tadi kita dah terkena berpeluh-peluh, malam esok tak payahlah, tak payah bawa jaket, tak payah. Sekali sejuk, alamak sejuk pula. Jangan, mulut diam saja. Duduk di Madinah ni diam je, jangan banyak cakap. Kalau tidak, boleh mendatangkan merbahaya. Muslimin muslimat sekalian, saya nak kongsikan pada kesempatan malam ini, ada satu riwayat tentang bagaimana kerinduan setiap orang Islam untuk dapat menatap wajah Nabi SAW. Adalah suatu yang pelik jika seorang itu mendakwa dia Muslim umat Nabi, tapi tak pernah terdetik dalam hatinya untuk nak menengok apakah wajah Nabi. Itu pelik. Ikan patin masuk ke bakul. Bakul diambil untuk mengukus. Walau tak pernah bertemu Rasul, cinta padanya tak pernah putus. Sebab itu kata para ulama, antara tanda orang cinta Nabi adalah dia berharap benar dapat melihat Nabi SAW. Dia terlalu rindu kepada Nabi hingga dia sanggup untuk membayarnya dengan harta dan keluarga dia. Orang sekarang ni buat kempen cinta Nabi saja. Cinta biasa, tapi rindu dia deep lagi. Orang kalau dah tahap rindu ini, dia dah nak merasakan kebersamaan. Rindu ni payah tuan-tuan. Setakat cinta boleh, tak ada masalah. Tapi kalau rindu ni, dia menjadi dendam. Orang kalau dah rindu pada Nabi, dia nak sangat menatap wajah Nabi. Sebab itu dalam satu hadis Nabi pernah menyebut, min asyaddi ummati li hubban nas ka yakununa ba'di. Orang yang paling cinta kepada aku adalah orang-orang yang hadir selepas daripada aku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Mereka ini begitu kepingin melihat aku sehingga mereka sanggup menembus je dengan keluarga dan harta mereka. Hadis riwayat Muslim. Ulama mensyarahkan hadis ni. Apa artinya? Artinya adalah ada orang dia sanggup mengeluarkan belanja yang besar asalkan dapat menengok Nabi. Contohnya tuan-tuan puan-puan sendiri.
Kita nak menengok Nabi sekarang ni tak dapat. Sebab kita umat yang berbeza zaman. Tetapi kita dapat merasakan kewujudan Nabi apabila kita berada di Madinah Al-Munawwarah. Tapi Madinah Al-Munawwarah bukannya dekat Malaysia. Ini negara orang, benua yang lain dengan kita. Dan untuk sampai ke sini belanjanya bukan sedikit. Madinah Al-Munawwarah ni tuan-tuan jauh. Nak pergi Mekah, pergi Madinah ni bukan belanja sedikit. Belanjanya begitu besar. Apatah lagi selepas daripada zaman-zaman COVID ini, belanja untuk ke Tanah Suci ni tak seperti dulu lagi. Tahun 2020 BC, 2020 before COVID lah BC ni, kos untuk buat haji ataupun umrah tidak begitu tinggi. Tapi selepas daripada COVID ataupun Corona ini, dia meningkat berkali ganda. Saya ambil contoh haji. Kos tahun 2019, ketika itu haji, 22,900 masa itu. Satu orang kita charge ataupun di-charge oleh pihak berkuasa. Tapi tahun 2022, pihak kerajaan Saudi charge lebih daripada 25,000 satu orang. Maka pihak pemerintah negara kita terpaksa buatkan beberapa bantuan insentif bagi jemaah yang B40. Duitnya 10,980 akan ditop up oleh pihak pemerintah untuk sampaikan juga dia pergi buat haji. Kalau jemaah yang M40, jemaah yang bukan B40 lah, tak kira T20 ke M40 ke, mereka ada 12,980, nanti akan disubsidikan lagi. Artinya kos makin meningkat. Tetapi bagi setengah orang, tak ada masalah. Kerana bagi dia satu kebahagiaan dapat menjejakkan kaki Tanah Suci ini, apatah lagi ke Madinah Al-Munawwarah, melihat sendiri makam Nabi, walaupun makam tu ada di dalam, luar tu pagar saja, itu pun sudah menjadi kekayaan bagi jiwa dia. Ini tanda orang rindu Nabi. Dia betul-betul rindu, bukan sekadar cinta. Cinta tuan-tuan di Kuala Lumpur boleh cinta. Tapi di sini kita dah rindu. Rindu ni payah tuan-tuan. Dia rindu ni benda yang kita cinta tapi tak dapat nak dipegang, tak dapat nak tu rindu. Macam ada orang, kita tengok dia rindu kepada arwah isteri dia. Ataupun rindu pada arwah suami dia. Bagaimana cara dia nak mengubat rindu dia? Sebab itu ada orang dia untung sebab masa arwah suami atau isteri dia hidup, mereka selalu WhatsApp pakai suara, voice. Macam kita kan laju melayap ni pakai teks. Orang lain dia pakai voice. Rupanya voice itu akan berguna ketika orang tu dah tak ada. Iaitu suara dia kita akan dengar balik. Pernah berlaku Ustaz Zahazan cerita kalau tak salah. Dia makan di satu kedai, dia tengok ada satu orang pakcik makan roti canai, buka suara WhatsApp. Rupanya suara tu suara arwah isteri dia. Dia rindu sebab biasa kalau pergi beli roti canai, isteri dia akan kirim itu ini. Jadi dia nak mengubat rindu, dia dengar balik lah. Ini rindu, dia bukan cinta lagi tu. Rindu ni dia dendam. Sebab itu kita pada malam ni kita berkumpul, macam mana nak wujudkan bukan sekadar cinta Nabi lagi dah. Rindu betul. Dia orang kalau rindu Nabi, kalau dia singgah di Baqi', hati dia akan terdetik. Sebagaimana para salafus salih dahulu, bila mereka singgah di Baqi', Baqi' ni esok, kalau tuan-tuan rajin, dekat sajalah dengan masjid Nabi itu, kawasan perkuburan Baqi'. Para salafus salih, para tabi'in, kibarut tabi'in dahulu, mereka ni golongan yang tak pernah jumpa Nabi. Tapi mereka pernah jumpa sahabat-sahabat Nabi. Ralat. Dia lahir lambat sikit je. Tapi dia merasalah jumpa Anas bin Malik. Dia merasa jumpa sahabat-sahabat Nabi. Mereka ni bila pergi perkuburan Al-Baqi', mereka lihat sahabat-sahabat yang dah meninggal, jumpa sahabat-sahabat yang dah tua. Lantas mereka mengatakan, untung kamu semua. Kamu semua masih hidup dulu dapat menengok Nabi, dapat bersalam dengan Nabi, dapat sentuh Nabi. Untung dia sampai begitu. Artinya rindu sangat. Macam kita sebab tak ada rindu, lalu perkuburan Baqi' biasa sajalah. Tengok saja. Tengok Gunung Uhud, oh ni perang dulu. Tapi bagi orang yang rindu, dia menengok, untung kau Gunung Uhud. Kau pernah tengok Nabi aku? Aku tak pernah tengok, aku lahir lambat. Untung kau bukit Salak ke bukit apa yang ada di sekitar Madinah ni. Kau pernah tengok Nabi aku? Aku tak pernah. Ini kibarut tabi'in dahulu. Ada satu riwayat cerita berkenaan Jubair bin Nufair Al-Hadrami. Dia ni adalah daripada kalangan kibar tabi'in.
Dia lahir pada masa jahiliah, tapi dia masuk Islam pada zaman Nabi, tapi dia di Yaman. Jadi dia tak masuk bagi orang yang pernah tengok Nabi atau sahabat Nabi. Dia tidak pernah bertemu dengan Nabi dan tak dimasukkan dalam kategori sahabat. Ada pendapat mengatakan dia masuk Islam di zaman Abu Bakar, ada macam-macam pendapat lah. Jadi dia meninggal tahun 80 Hijrah zaman Abdul Malik bin Marwan. Kata Jubair, jalasna ilal Miqdad bin Aswad yauman, famarra bihi rajulun faqal, tuba lihatainil ainaini lataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami duduk dekat seorang sahabat nama Miqdad bin Aswad. Ini sahabat Nabi. Masa ni zaman Nabi dah tak ada lah, Nabi dah wafat. Lalu ketika kami tengok Miqdad bin Aswad, kami pun kata, inilah dua-dua mata banyak untung lah ini mata. Kata Miqdad, apa pula mata aku untung? Ini mata pernah tengok Nabi. Ini mata banyak mahal. Kami punya mata tak pernah tengok Nabi. Luar biasa sekali. Maka kata Jubair, wallahi lawadatna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Demi Allah, aku ni nak sangat tengok mata apa yang pernah menengok Nabi dulu. Aku nak sangat dapat mata engkau ini, nak menengok apa yang kau pernah tengok. Demi Allah, aku nak sangat menyaksikan apa yang pernah engkau saksikan. Ini riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ini kerinduan. Bukan sekadar cinta lagi. Dia kepingin betul. Dia tengok Gunung Uhud, dia jealous dengan Gunung Uhud. Untung kau Gunung Uhud, sebab kau pernah tengok Nabi aku. Nanti kita melawat nanti Jabal atau bukit tempat memanah. Bagi orang, oh ini sejarah orang dulu, sahabat Nabi kata, degil kata jangan turun, dia turun. Itu saja. Itu orang cinta sirah, cinta sejarah. Orang rindu Nabi, dia kata, bukit, untung kau. Kau pernah tengok Nabi akulah. Banyak untunglah kau. Ini orang rindu pada Nabi. Sebab itu para sahabat dulu, tuan-tuan, mereka siang malam, pagi petang, yang mereka sentiasa fikir adalah bagaimana nak menengok wajah Nabi. Kan pelik itu ya. Hari-hari mereka nak pastikan mereka boleh tengok Nabi hari-hari. Dan ada pula yang sampai berfikir, macam mana aku nak pastikan nanti di alam yang satu lagi, alam akhirat, aku masih boleh tengok lagi Nabi. Dekat dunia dia dah dapat tengok dah. Akhirat pun dia nak lagi. Macam kita dunia memang tak boleh tengok dah. Akhirat mudah-mudahan dapat tengok. Sahabat, dia begitu tamak sekali nak menengok Nabi. Dalam kitab Mu'jamul Kabir, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Satu hari Thauban radhiyallahu anhu, dia datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, I love you ya Rasulullah. Aku cinta engkau ya Rasulullah. Aku kalau satu hari tak tengok muka engkau ya Rasulullah, aku mau demam ya Rasulullah. Apa macam nanti kalau aku duduk surga ya Rasul, surga Tuhan mesti lagi first class punya. Aku duduk yang bawah-bawah, susahlah. Jadi macam mana mau jumpa ya Rasulullah? Ya Rasul, bolehlah kasih ejaz, kita duduk sekali lah. Kita duduk sekali, senang. Nabi tak jawab. Apa sebab? Kerana surga ni bukan Nabi punya. Surga ni dia ada owner dia, ada tuan dia. Maka disebabkan permintaan daripada Thauban, turun firman Allah, Surah An-Nisa ayat 69. May yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada sampai habis ayat. Allah Taala beri confirmation, siapa yang taat dan setia kepada Allah dan Rasul, mereka akan dibangkitkan dengan Rasul, Siddiqin, Syuhada sampai habis. Jadi Allah beritahu, boleh diejazkan masuk surga sekali dengan Nabi, syarat kau kena taat pada dia. Taat tidak berbelah bagi, kesetiaan yang tidak berbelah bagi. Itu kes pertama. Kes kedua pernah berlaku kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dia cerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah fa'ataituhu biwudu'i wa hajatih. Saya pernah bermalam di rumah Nabi. Tujuan saya nak berkhidmat untuk Nabi. Malam tu Nabi nak qiyamul lail, saya bantulah masak air, angkut air, dia nak ambil wuduk, macam-macam. Jadi malam tu dia pun standby lah tolong Nabi. Nabi habis qiyamul lail, habis semayang semua, Nabi pun panggil. Faqala li sal.
Nabi panggil kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, minta. Minta sekarang, sal, minta." Rabi'ah kata, "Minta apa ya Rasul?" Mintalah, ente sudah kerja daripada malam. "Saya ikhlas ya Rasul, saya tak mau wang." Nabi ulang kali kedua, "Sal, minta sekarang." Rabi'ah kata, "Tak ada Rasul, saya tak ada teringat pun nak ambil upah." Sampai 3 kali Nabi suruh, "Minta." Akhirnya dia kata, "Ya Rasul, as'aluka murafaqataka fil jannah." Kalau saya boleh minta ya Rasul satu saja. Boleh tak pastikan saya masuk surga sekali dengan Tuhan? Itu saja. Kenapa nak masuk surga sekali dengan aku? Sebab nak tengok muka Tuhan ya Rasulullah. Hari-hari mau tengok muka Tuhan lah ya Rasulullah. Ni sahabat. Nabi tanya lagi, "Au ghairu zalik?" Engkau tak ada permintaan lain lah? Katanya, "Huwa zaka, itu sajalah ya Rasul. Lain-lain saya tak. Apa lagi saya nak? Saya nak tengok muka Tuhan je hari-hari. Lain-lain saya tak nak lagi ya Rasul." Nabi diam. Kemudian kata Nabi, "Fa'ini ala nafsika bi kasrati sujud." Nabi kata, "Beginilah, aku tak boleh beri jaminan. Tapi kau tolong diri kau sendiri dengan kau memperbanyakkan sujud kepada Allah." Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran 2 riwayat yang saya bawakan ini? Ini sahabat. Mereka cinta. Kita sekarang ni tepuk dada kata cinta Nabi. Tapi kecintaan kita baru satu layer saja baru. Baru dari segi penampilan, janggut, celak ke apa. Satu layer baru. Sahabat dia dah layer fikir beyond. Dia dah fikir bagaimana di akhirat. Boleh tak aku tengok muka Nabi? Boleh tak aku nampak Nabi? Ini sahabat. Dia bukan lagi cinta. Dia lebih kepada rindu. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian. Bagi kita, rindu kepada Nabi SAW ini memang payah nak kita tebus. Sebab pertama, kita tak pernah menengok Nabi. Tetapi apa yang boleh kita buat adalah kita pertama datang ke Madinah Al-Munawwarah. Masuk ke Masjid Nabi di Kubah Hijau. Kemudian lalulah di kawasan makam Nabi. Memberi salam pada Nabi. Itulah yang boleh paling dekat kita merasakan diri kita dengan Nabi. Sebab itu bagi orang yang betul rindu pada Nabi, ketika dia lalu di depan makam Nabi, ketika dia memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera ke atasmu ya Rasulullah. Saya datang dari Kuala Lumpur ya Rasulullah. Makasihlah nunggu saya di sini." Sambil bercakap, sambil berjalan. Sambil bercakap, sambil berjalan. Sebab dada. Rasa Nabi berada di sebelah. Ini orang rindu. Ini orang yang ada deep perasaan bersama dengan Nabi. Itu cara yang pertama lah kita nak mengubat rindu kita pada Nabi. Cara yang kedua untuk kita nak mengubat rindu kita kepada Nabi adalah, ini tuan-tuan kena minta lah. Kita ada peluang duduk di Madinah sampai hari Selasa. Walaupun ini mission impossible, tapi boleh. Iaitu tuan-tuan berdoa lah. Dapat bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Tak adalah tempat paling mudah nak minta melainkan Madinah. Nak minta di Kuala Lumpur jauh sangat. Dia punya perjalanan roh tu jauh sangat. Ini paling dekat sekali. Kalau siapa-siapa dapat, rezeki betul lah. Dan ramai orang yang saya jumpa, mereka minta betul-betul kepada Allah, "Ya Allah, aku ni umat akhir zaman, tak dapat nak jumpa Nabi. Bagilah chance satu kali nak menengok apa rupa ya. Aku dah kat Madinah ni, ya Allah." Dia doa pada Allah. Jangan doa pada Nabi. Nabi tak boleh lulus permohonan. Yang meluluskan Allah Ta'ala. Kita mohon pada Allah, hadirkanlah Nabi dalam mimpi kita. Yang mana tahu malam kan tuan-tuan balik ni kan tidur, jumpa Nabi, rezeki. Mengubat kerinduan. Lepas itu, bila bercerita tentang mimpi bertemu Nabi ni, barang perlu diingat. Mimpi bertemu Nabi adalah sesuatu yang real. Dia bukan sesuatu yang kita boleh jadi, ya ke ni, ya ada. Kalau tuan-tuan malam ni atau malam esok rezeki jumpa Nabi, itu rezeki betul lah. Sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati wala yatamassalu syaitanu bi." Barang siapa yang berjumpa aku dalam mimpi, maka dia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga nanti. Dan syaitan tidak akan dapat menyerupai aku, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Sebab itu dalam kitab Kaifiyatul Wusul ila Ru'yati Sayyidatina Rasul dijelaskan bahawa wa ma'nal ahadis an ru'yahu sallallahu alaihi wasallam ali sahihatun wa laysat bi ad'athi ahlami wala min tashbihati syaitani. Ulama semua bersetuju bahawa mimpi bertemu dengan Nabi adalah sesuatu yang real. Tidak akan mampu dipermainkan oleh syaitan, mana syaitan tak boleh nak merupakan kepada Nabi. Jadi kalau tuan-tuan mimpi malam ini, dapatlah kita mimpi itu. Cuma ada beberapa perkara yang kita kena ambil perhatian. Kata para ulama, melihat Nabi dalam mimpi ini dengan syarat apabila ciri-ciri sifat fizikalnya sesuai dengan gambaran yang terdapat dalam hadis-hadis sahih. Itu kena jelas. Syaitan dia tidak boleh menyerupa Nabi, tapi dia boleh membohong mengatakan dia Nabi. Boleh. Contoh, ada orang pernah jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya mimpi jumpa Nabi." Oh, alhamdulillah rezeki. Tapi pelik sikit ustaz. Kenapa pula? Nabi pakai name tag ya ustaz. Dia tulis itu Muhammad Rasulullah. Macam mana saya? Ini payahlah pakai name tag. Payah. Payah kita nak mengejahkan jawapannya. Mimpi pakai name tag. Ada orang doa nak mimpi jumpa Nabi kita. Mimpi-mimpi jumpa Nabi Isa. Ada mimpi jumpa Nabi juga. Salah doa. Sebab dia sebut mimpi Nabi. Nabi ada 124,000. Dapat Nabi Isa. Jadi kena detail. Ni kawasan mustajab banyak. Allah sikit punya hal boleh bagilah setakat mimpi. Bukan modal besar pun bagi Tuhan. Tak ada masalah. Minta sungguh-sungguh. Tapi ciri-cirinya mesti bertepatan dengan hadis sahih. Dekat mana kita boleh tengok ciri-ciri Nabi dalam hadis sahih? Mungkin tuan-tuan puan-puan di sini pernah dengar kitab Asy-Syama'il. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah. Ini ada susunan pada para ulama hadis-hadis tentang tabiat perangai rupa paras Nabi. Dia buat bab yang banyak. Babu maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada bab khas tentang bagaimana rupa paras Nabi. Dia kitab ni begitu bagus sekali, asalnya ada 415 riwayat dengan beragam tingkatannya. Kemudian para ulama dah ringkaskan menjadi 352 riwayat saja. Dia kaji setiap satu tu macam mana rupa Nabi, supaya nak memastikan kalau kita mimpi jumpa Nabi, jangan tersalah Nabi. Itu je. Ataupun spesifikasinya tak bertepatan dengan sepatutnya. Kalau tuan-tuan mimpi malam ni, apa basic yang tuan-tuan kena boleh cam? Oh, ini memang Nabi lah. Nombor satu sekali, kalau tuan-tuan mimpi jumpa Nabi, Nabi ni number one, mesti handsome. Kalau tuan-tuan malam ni mimpi tengok orang muka pecah rumah, bukan. Oh, ini muka pecah rumah, bukan. Muka driver-driver yang mana kita jumpa, bukan. Dia mesti very good looking. Kita tengok, wow. Dia mesti handsome. Dan bukan Nabi kita saja, majoriti Nabi semua handsome. Kata Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi menyebut, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi, hasanal sauti, wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi, hasanal sauti, wa kana la yurajja'." Allah takkan mengutus seorang Nabi, melainkan Nabi itu wajahnya tampan, suaranya merdu. Dan Nabimu dianugerahkan wajah yang tampan, suara yang merdu, dia tidak membaca doa dengan suara yang gementar. Maknanya Nabi ni seorang yang cool saja. Jadi ini syarat nombor satu. Orang yang kita nampak dalam mimpi itu mesti handsome. Handsome-nya memang handsome, yang handsome betul. Nabi ni tuan-tuan, dia punya handsome. Pernah satu ketika Nabi kita, dia bercerita tentang kehandsomean Nabi Yusuf. Kita kan kalau belajar sirah, belajar sejarah, Nabi yang handsome sekali Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf ni memang handsome. Dulu orang tua-tua dulu siap buat gurindam. 11 bintang matahari pun sepakat. Sang rembulan bersujudlah kepadanya. Rupa nan elok bagaikan malaikat. Alangkah indah berseri wajahnya. Ada gurindam Nabi Yusuf. Orang Melayu-Melayu dulu buat. Dia nak menidurkan anak. 11 bintang. Memang tidurlah budak. Cerita pasal keindahan Nabi Yusuf saja.
Jadi Nabi pun, dia pernah cerita pengalaman di Isra' Mi'raj. Kata Nabi, aku jalan, aku jumpa dengan Nabi Yusuf. Sahabat angkat tangan, ya Rasul, Nabi Yusuf ni handsome tak? Oh, sebut Nabi Yusuf, semua nak tahu handsome ke tidak. Kata Nabi, ya. Kata Nabi, iza huwa qad u'tiya syatral hasni. Kata Nabi, ya, Nabi Yusuf tu handsome, dan Nabi Yusuf dikurniakan separuh kecantikan. Hadis Muslim. Para ulama' membahaskan apa makna separuh kecantikan. Ada ulama' mengatakan bahawa Nabi Yusuf ni separuh kecantikan manusia di dunia duduk pada dia. Separuh kecantikan manusia di dunia duduk pada dia. Mana kalau tuan-tuan puan-puan senaraikan berapa orang lelaki-lelaki paling handsome dalam dunia. Kumpulkanlah berapa nama. Tom Cruise ke, Johnny Depp ke, Brad Pitt ke. Kumpul semualah. Masuk siapa-siapa, kumpulkan semua nama. Separuh kecantikan orang-orang lelaki ini, separuh duduk pada Nabi Yusuf. Tapi kata sebahagian ulama' pula, yang dimaksudkan sebagai Nabi Yusuf ini memiliki separuh kecantikan adalah seolah-olah Nabi nak sebut, Nabi Yusuf tu memiliki separuh kehandsomean aku, kata Nabi. Aku punya handsome, separuh aku pinjam dekat dia. Itu seolah-olahnya. Sebab itu perkara ni ada diulas oleh Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah. Dia ada menulis sebuah kitab khusus menceritakan tentang kehandsomean wajah Nabi saja. Betapa handsomenya wajah Nabi ni. Yang penting Nabi tu handsome lah. Kalau tuan-tuan tengok asal tak lawa, tak semat saja, something wrong lah. Jadi itu yang pertama. Kemudian ada juga hadis-hadis yang disusun. Contohnya kata Anas bin Malik, "Walaysa fi ra'si wal lihyati 20 sya'ratan bayda." Nabi ni kata Anas bin Malik, dia di rambut dan juga di janggutnya uban tak sampai 20 helai. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan mimpi putih janggut, itu pendeta, bukannya Nabi. Nabi ni tak sampai 20 helai. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Tirmizi. Jadi camkanlah. Berapa banyak uban berapa uban dia. Hadis yang kedua kata Anas bin Malik, wa kana sya'ruhu laysa bi ja'din wala sabtin asmara launi idza masya yatakaffa. Rambut Nabi ni dia tak kerinting, tidaklah lurus, ikal. Dan ingat, warna kulit baginda asmara laun, warnanya coklat. Orang yang putih melepak macam Mat Saleh, K-pop Korea tak. Dia warna sawo matang lah. Lebih kurang macam kita ni. Dan kalau berjalan, kata Anas bin Malik, iza masya yatakaffa. Pergerakannya, badannya condong ke depan. Hadis Bukhari dan juga Tirmizi. Tapi tidaklah mesti kalau tuan-tuan mimpi jumpa kulit putih. Oh bukan kot ni Ustaz. Sebab saya dengar ceramah malam tadi, kulit dia coklat. Sebab ada juga riwayat yang menyebutkan putih, ada. Tapi umumnya menyebut warna coklat. Apa sebab coklat? Tuan-tuan dah duduk di sini, tuan-tuan pun jadi coklat dah sehari dua. Apa sebab? Matahari, panas, bahang, cahaya matahari lagi. Dia bukan macam negara Northern Hemisphere. Menyebabkan kita ni kulit, macam kulit orang Mekah, Madinah lah. Tuan-tuan pergi ke Mekah, tengok poleh-poleh Mekah. Yang sambil ngorek gigi apa semua tu kan. Tengok kulit macam kita je, lebih kurang. Sebab cuaca di sini. Tapi ada juga setengah riwayat menyebut putih kemerah-merahan ada. Tapi umumnya menyebut asmara launi. Warnanya kecoklat-coklatan gitu. Ada hadis yang lain kata Al-Bara' bin Azib. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibai azimal jummah ila syahmihi uzunaihi yusra. Kata Al-Bara' bin Azib, Nabi ni badannya, tubuhnya sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua bahunya lebar, maknanya dadanya bidang. Dia bukan jenis membongkok, dadanya bidang. Kemudian rambutnya pula terhurai sampai ke bahu dan menutupi sedikit telinganya. Ini hadis Tirmizi, Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Hadis yang keempat, ni contoh-contoh sajalah. Kalau saya nak bawakan beratus-ratus hadis, ni contoh saja. Ada satu hadis daripada Ali bin Abi Talib.
ketika dia menggambarkan Nabi ni, kata dia dakhmul ra'si, dakhmul karadisi, tawil musrabah. Kepalanya besar, tulang sendinya besar, bulu yang dia ada di dadanya tumbuh bulu sampailah ke pusatnya pada badan Nabi itu. Iza masya takaffa'an ka'annama yanhattu minat sababin. Dan dia kalau berjalan, pergerakannya condong ke depan, seolah-olah dia sedang berjalan turun ke tempat yang rendah. Hadis Tirmizi. Tapi beginilah tuan-tuan, kalau kita nak cerita fizikal, percayalah, level-level kita yang cap ayam ni tak dapat menengok Nabi. Kalau tuan-tuan masih ingat, ada beberapa ulama di negara kita yang bercerita pengalaman mimpi jumpa Nabi. Ada. Tapi kalau tuan-tuan hayati cerita mereka, kebanyakannya bukannya nampak pun Nabi. Itu level ulama tu. Mereka hanya diberi gambaran di tengah padang pasir, ada nampak kemah, nampak orang ramai, baru melangkah nampak kasut Nabi. Kemudian nak masuk tak lepas sebab orang ramai. Jadi sambil dia cerita, sambil dia menangis lah. Tapi dia tahu dalam kemah tu ada Nabi. Itu level-level ulama tu. Jadi kita ni, kalau takdir malam kan, tuan-tuan mimpi dapat jumpa tali keldai Nabi pun terror lah. Terror sangat lah. Terror sangat lah. Dapat jumpa apa lagi ya? Stokin tak ada zaman itu. Kasut tu dah tinggi tu. Capal tu dah tinggi dah. Apa lagi ya? Mana yang mau itu pun dah okey dah. Mana kita dah masuk dalam inner circle dia. Dah terror sangat dah. Nak sampai level ulama yang jenis boleh Nabi ludah mulut dia. Oh, itu level tinggi betul. Nabi pergi kat dia buka mulut. Pui! Ludah dalam mulut dia. Itu ada orang yang dapat mimpi sebegitu. Apa yang mustahak adalah, kalau kita mimpi itu, pastikan mimpi itu betul. Sebab itu, sebahagian daripada para tabi'in ataupun sahabat, apabila ada orang yang datang jumpa mereka, mengaku bertemu Nabi dalam mimpi, yang pertama dia akan tanya adalah, apa ciri-ciri yang ente nampak dalam mimpi itu semalam? Supaya kita nak pastikan benda tu tally. Ibnu Hajar, dia ada sebutkan satu riwayat daripada Ibn Sirin. Ibn Sirin ni ulama' yang pandai betul takwil mimpi. Kata dia, kami dulu apabila berjumpa Nabi dalam mimpi, kami akan ceritakan kepada Ibn Sirin. Maka Ibnu Sirin akan bertanya, sebutkan aku ciri-ciri orang yang kau nampak dalam mimpi itu. Orang tu pun ceritalah gini. Maka kata Ibn Sirin, kalau ciri itu tak sama, Ibn Sirin kata, oh itu bukan Nabi. Engkau sudah kena tipu sama setan. Setan sudah tipu. Macam tadi lah, pakai name tag, pakai blazer, pakai macam-macam. Itu memang masalah. Begitu juga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau ada orang datang jumpa dia, cerita pada dia, saya mimpi jumpa Nabi gini. Ibn Abbas tanya, apa ciri-ciri dia? Kan Ibn Abbas kan sepupu Nabi yang paling muda sekali. Dia ketika Nabi wafat, umurnya baru 13 tahun. Jadi dia ada gap masa yang panjang dapat berjumpa dengan tabi'in. Bila tabi'in mimpi jumpa dia, dia tanya apa ciri-ciri, orang tu cerita gini. Kalau tally, dia kata, ya, ente sudah jumpa Nabi. Itu memang cara salafus salih. Cuma saya memberikan nasihat kepada diri saya dan tuan-tuan, yang terbaik adalah, tuan-tuan puan-puan kalau takdir mimpi jumpa Nabi, tak payah cerita pada orang. Tak payah masuk dalam grup, tak payah cerita dalam WhatsApp ke apa, tak payah. Sebab mimpi jumpa Nabi ini sewajarnya dirahsiakan. Kecuali tuan-tuan puan-puan label ulama'. Yang mana kalau cerita pun orang akan angguk, dengar, menangis kalau dengar kita bercerita. Kalau kita bukan jenis, bukan ulama', kalau kita bercerita, orang gelak lebih ramai daripada orang menangis. Apa sebab? Orang macam tak percaya pada kita. Sebab itu dalam kitab Fathul Bari oleh Ibn Hajar dan kitab Majmu' An-Nawawi disebutkan bahawa orang yang mimpi jumpa Nabi seeloknya dirahsiakan. Kita tiru saja cara Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub dalam Quran Allah rekodkan surah Yusuf ayat 5. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida.
Ingatlah ketika Nabi Yakub pesan pada anaknya Nabi Yusuf, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi-mimpimu itu, nescaya mereka akan memburukkan kamu, membuat perancangan tak elok kepada kamu. Sebab itu, eloklah kita merahsiakan dan tidak menceritakan. Kalau tuan-tuan katalah malam ni mimpi, esok tuan-tuan cerita pada isteri, apa jadi pada tuan-tuan? Dia gelak 12 harakat pada kita. Apa sebab? Awak mimpi jumpa Nabi. Semayang sebelah burung merpati, nak mimpi jumpa Nabi. Semayang sebelah burung merpati masa di Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang burung merpati. Assalamualaikum warahmatullahi. Semayang dekat gerai shawarma, nak cakap mimpi. Orang gelak ke kita? Padahal orang tak tahu perjalanan batin kita. Orang nampak zahir kan, perjalanan batin orang tidak tahu. Jadi tak payah cerita. Kengkawan lagi lah tak payah cerita. Cerita kengkawan, dia bantai gelak ramai-ramai dulu. Pagi-pagi, nampak termenung. Aku rasa aku mimpi jumpa Nabi lah. Orang gelak. Ya, semua gelak. Engkau subuh 8.30. Nabi mana ke jumpa? Aku suka jumpa Abu Jahal lah. Baik tak payah cerita lah tuan-tuan. Diam lah. Buat sakit hati je. Tapi boleh cerita kepada siapa? Kepada orang yang memiliki dasar-dasar ilmu takwil mimpi. Boleh. Kita cerita bukan sebab nak, kita cerita untuk nak memastikan. Itu boleh. Sebab Nabi pernah pesan, wala taqussaha illa ala wadin au zi ra'yin. Jangan kau ceritakan mimpi-mimpimu itu kecuali orang yang paling dekat dengan kau, ataupun kepada orang zi ra'yin, orang yang boleh memberi nasihat. Hadis Abu Daud. Mana contoh, ustaz ke siapa-siapa orang soleh kata malam tadi saya rasa saya mimpi jumpa Nabi. Macam mana cara mimpi tu? Saya nampak dekat kawasan gunung, macam gunung Uhud. Kemudian saya dengar orang menjerit kata Nabi. Contoh, biasanya malam-malam mimpi, itulah skripnya pun. Nabi ada situ. Saya pun berlari lah. Berlari, tengah-tengah berlari. Allah, bangun tidur pula dah ustaz. Bunyi azan pula dah. Tengah berlari tu azan. Tidur lambat lagi dah, hujung-hujung nampak mimpi. Tidur lawal boleh lah. Mimpi tu riba sikit lagi. Itulah kerugiannya pula. Tapi saya ramai 2-3 orang yang jumpa mimpi jumpa Nabi. Saya tengok dia kecewa bab tu lah. Mana seolah-olah macam kita nak pergi sembahyang Jumaat tadi kan. Nah, sekali polis tak bagi masuk dah begitu. Ataupun baru nak masuk dalam masjid. Alah, sedar pula dah. Itu rezeki masing-masing lah. Doa-doa lah dapat lagi. Satu juga peringatan. Kalau kita tidak mimpi jumpa Nabi, jangan cerita ke orang kita mimpi jumpa Nabi. Berdosa hukumnya. Berdosa hukumnya. Berdusta mimpi bertemu Nabi, berat hukumannya. Kata Ibn Abbas, man tahallama bihulumin lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'irataini wa la yaf'al. Ada satu riwayat pernah menyebut, siapa-siapa yang mengaku-ngaku telah bermimpi dengan sesuatu, padahal dia tidak pun bermimpi seperti yang diperkatakannya, maka dia akan diseksa di akhirat dengan seksaan yang terus-menerus. Hadis Bukhari. Dia seksaan ni dia ada juga pos dia. Seksa pos. Seksa pos. Tapi orang yang menipu mimpi non-stop. Dia masuk oven tu pusing tak berhenti-henti. Sebab dia menipu mimpi. Hadis Bukhari. Dalam satu riwayat dari Ibnu Umar, min afral fira an yuriya ainaihi ma lam tara. Siapa mengaku telah melihat sesuatu padahal dia tidak pun melihat, maka itulah merupakan seburuk-buruk pembohongan dan digelarkan pembohongan yang paling bohong. Hadis Bukhari. Bohong tu dah satu kesalahan. Tapi berbohong, bermimpi sesuatu, itu bohong yang paling bohong sekali. Itu tahap teruk punya bohong. Ini riwayat Imam Bukhari. Sebab itu Imam Bukhari, dia buat satu bab khusus mengenai pembohongan mimpi ini, dipanggil babu man kazaba fi hulmihi.
Maknanya bab tentang orang yang bermimpi, bertemu sesuatu. Sebab itu dalam hadis yang kita selalu dengar Nabi sebut, man kaziba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang menipu berkenaan aku ataupun dia berdusta atas nama aku, maka siapkanlah tempatnya di neraka nanti. Ada satu seat untuk dia dalam neraka nanti. Di penghujung pertemuan ini, bagaimanakah cara untuk kita nak melepaskan rindu pada Nabi, menerusi melihat baginda Nabi di dalam mimpi? Ada banyak fadilat-fadilat yang digariskan oleh para ulama', tapi saya ingat tak semua dapat kita kongsikan dalam suasana yang sangat terbuka ini. Tapi cara untuk kita nak dapatkan pertemuan dengan Nabi SAW, sebab bagi kita yang umat akhir zaman, mimpi sajalah caranya. Tak adalah cara lain. Kalau adalah orang di sini yang kata, oh ada cara Ustaz, kita boleh ajar Ustaz. Pukul 1 pagi gang, boleh ajar Ustaz. Tunggu pintu 303. Ada cara. Kalau ada, lama lah orang pergi. Boleh jumpa depan-depan Ustaz. Tak ada. Nabi dah tak boleh jumpa lagi dah. Satu-satunya cara jumpa Nabi, dalam tidur. Dalam tidur kita je. Tak ada cara. Cara satu lagi, akhirat lah. Itu padang mahsyar. Ataupun alam kubur nanti. Tapi alam dunia sekarang ni, tak ada dah cara untuk kita melihat Nabi, melainkan dalam mimpi kita. Pertama, perlu kita fahami bahawa mimpi bertemu Nabi adalah anugerah Allah. Anugerah yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang saleh. Saya garis bawahkan perkataan saleh. Mimpi bertemu Nabi tidak dikhususkan kepada ahli ibadah atau kepada ahli ilmu. Tidak. Tapi orang baik. Berapa ramai ahli ilmu, orang alim, tapi tak pernah dapat mimpi jumpa Nabi. Berapa ramai ahli ibadah, ibadahnya lebih banyak daripada kita, tapi tak dapat jumpa Nabi dalam mimpi. Sebab itu, kata para ulama, yang dapat jumpa Nabi adalah orang-orang saleh. Kata Habib Zain Smith dalam kitabnya Fawaidul Mukhtarah, ru'yatun Nabi SAW muhibatun minallah la tanalu bi kasratil ibadati wal ilmi. Mimpi bertemu Nabi ini adalah anugerah dan tidak digapai dengan banyaknya ibadah atau luasnya ilmu. Tak mesti. Mana janganlah tuan-tuan mengatakan, oh saya ni bukannya ustaz, baru nak start, rasanya tak dapat. No such thing. Oh saya ni ibadat tak kuat ustaz, semayam pun atas kursi, mana larat nak semayam banyak-banyak, rasa tak dapat dah mimpi jumpa Nabi. Tak, kata ulama tidak. Mimpi jumpa Nabi ni siapa-siapa pun boleh, asalkan dia tu orang soleh. Apa makna orang soleh? Orang soleh ni orang yang baik. Baik ni bukan sekadar baik kepada Allah, baik kepada manusia. Suka tolong orang, bantu orang, menyantuni orang dan sebagainya lagi. Orang-orang macam ini lebih senang untuk nak dapat mimpi bertemu Nabi. Banyak amaliah khusus yang boleh kita lakukan. Misalnya dalam kitab Al-Mawaid fi Syata Al-Fawaid, man arada an yara Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal mauta aw ghairu zalika. Siapa-siapa yang nak bermimpi jumpa Nabi, falyatawadda wal yalbasu thiyabahu wal yanam ala yaminihi wa yaqra'u wa huwa mudtaji' wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wal ikhlas sab'an sab'ah. Ini tuan-tuan boleh sama-sama buat. Sebelum tidur, kata ulama, berwuduklah dan pakailah pakaian yang bagus. Kemudian kamu tidurlah dengan menghadap ke arah kanan kamu. Maknanya gosok kanan ke bawah. Kemudian kamu membaca surah Asy-Syams, surah Al-Lail dan surah Al-Ikhlas. Dan bacalah ketiga-tiga surah ini 7 kali. Memang kalau 3 surah ni baca 7 kali, memang tertidurlah jawabnya. Sebab memang panjang. Nah, tertidurlah kita dalam keadaan mengiring. Dia kalau tak nak tertidur, baca WhatsApp. Itu memang tak tidur. Macam-macam berita keluar. Tapi kalau baca Quran, insyaAllah boleh tidur. Lu ngiring baca. Suma yaqul, Allahumma arini fi manami kaza wa kaza wa ja'ali min amri faraja makhraja.
panjanglah doanya, tapi maksudnya kurang lebih, ya Allah tunjukkanlah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpiku ini begini. Maka insya-Allah bila kamu tidur, kata ulama, dapatlah kamu mimpi jumpa Nabi. Ini ikhtiar, bukan kata mesti buat. Ada orang tak payah apa baca pun, niat dia ikhlas, dia orang baik, dia dapat je jumpa Nabi. Tapi kita ni sebab keazaman, ikhtiarkan jugalah untuk nak jumpa Nabi. Ada satu lagi amalan lain, misalnya disebutkan dalam kitab Kaifiyatul Wusul li Ra'yatis Sayyidina Rasul. Ada disebutkan ada beratus-ratus amalan yang berbeza-beza. Ada yang mengatakan bahawa cara termudah untuk mimpi jumpa Nabi adalah fa inna aqwa asbabu ru'yatir Rasul quwwatul mahabbah wa shiddatut ta'alluq bihi wa kasratu dzikri lahu was salatu alaihi. Faktor terkuat untuk kita bertemu Nabi dalam mimpi, pertama sekali, cintailah Nabi sepenuh hati. Yang kedua, ciptakanlah hubungan yang kuat dengan Nabi, iaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian, banyakkan menyebut namanya, iaitu banyakkan berselawat padanya. Dan ini faktor terkuat. Tapi kalau tuan-tuan nak tidur, kalau ikut sunnah Nabi banyak, kita tak terbuat sebelum tidur nak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi sebelum tidur, dia bersiwak, bersugi. Itu sunnah Nabi. Mana kalau orang tidur tak gosok gigi, satu sunnah tak buat. Mimpi jumpa Nabi apa? Tak dapat. Dia kena ikut sunnah Nabi. Lepas tu tidur mengiring ke kanan. Ini sunnah Nabi. Nabi pula bukan sekadar kanan, meletakkan pula tangan kanannya di atas pipi kanannya. Itu cara Nabi tidur. Tuan-tuan datang suami isteri, payahlah dua-dua menghadap dinding belaka, payah juga. Tak menghadap muka. Nak ikut sunnah, tak dapatlah. Jadi duduk berdua. Kemudian sunnah Nabi, macam pagi-pagi. Bagi kita sebab zaman sekarang dah tak boleh buat. Nabi dulu, macam esok sembahyang subuh, azan subuh. Habis sembahyang subuh, kita solat sunat fajar. Solat sunat fajar ni, solat yang sangat dituntut. Walaupun dia sembahyang sunat saja. Sehingga kalau siapa tak sempat sembahyang sunat fajar, boleh qada. Maknanya dia sangat besar fadilat. Tapi Nabi sembahyang sunat fajar di mana? Di rumah dia. Jadi kalau tuan-tuan boleh buat, sembahyang sunat fajar di rumah. Maknanya di hotel. Sembahyang subuh di masjid. Itu sunnah. Sebab Nabi, lepas daripada dia sembahyang sunat fajar, dia mengiring sekejap atas rusuk kanan. Kemudian Bilal bin Rabah datang, kejut. Bukan kejut, panggil, ya Rasul, sahabat dah standby. Okey, Nabi bangun, sembahyang subuh berjemaah. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut sunnah, itu cara dia. Azan subuh masjid, sembahyang dulu di hotel. Tapi kalau sembahyang di hotel, memang tak sembahyang subuh lah kita di masjid. Sebab lift ramai orang tak dan turun. Turun-turun ada sembahyang jenazah. Tak ada, jadi tuan-tuan tak payah. Memang tak boleh nak ikut. Dan kalau tuan-tuan nak baring pula di masjid, dah macam ikan dugong pun baring. Jekah pula di polis tu belakang. Haji. Banyak sunnah dah tak boleh buat. Sebab suasana kita. Tapi kalau di Malaysia nanti boleh buat lah. Rumah yang sebelah masjid untung. Azan, Nabi sembahyang sunat semua di rumah. Kita sembahyang sunat di masjid. Sembahyang fardu di masjid. Yalah, Nabi dengan masjid, rumah dia kan sebelah. Sebab itu yang disebut Nabi sembahyang di rumah. Tapi sembahyang fardu di sembahyang di masjid. Kan sembahyang tarawih Nabi pun alternate antara rumah dengan masjid. Sebagai nak menunjukkan sembahyang sunat ni banyak di rumah. Supaya rumah jadi barakah. Jadi amalkan banyak sunnah Nabi. InsyaAllah kita boleh sampailah kepada satu keadaan dapat mimpi jumpa Nabi SAW. Sebenarnya tuan-tuan banyak kita nak ceritakan. Tapi sekejap lagi akan masuk dah azan fardu insya' bagi kawasan Madinah Al-Munawwarah ini. Apa yang mustahak untuk kita mengubati kerinduan kita kepada Nabi SAW, tuan-tuan sedang berada pada penyelesaian yang pertama, iaitu kita lepaskan rindu kita dengan berada di Madinah Al-Munawwarah. Tapi sekali lagi, bukan sekadar tengok, oh ini sejarah, tidak. Kita cara orang tabi'in dulu, mereka pandang ni, mereka jealous. Oh, korang untung pernah tengok Nabi. Ini cara orang rindu pada Nabi. Yang kedua adalah, jadi manfaatkanlah sementara ada di Madinah Al-Munawwarah. Dan cara yang kedua adalah berdoalah kita dapat mimpi jumpa Nabi SAW, khususnya bila berada di Madinah ini. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan.
Moga-moga kita bertemu lagi pada hari esok insya-Allah dalam ziarah kita. Sebelum kita berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa nisyari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wallahu alam. Baiklah. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Badri Syah di atas perkongsian ilmu sebentar tadi.